Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni Megat nak menceritakan kisah seram Ali MMF Production. So, kita orang kali ni kita orang nak datang dengan video bukan short film, bukan prank, bukan sosial eksperimen, tapi kita orang nak ceritakan kisah seram yang berlaku dalam hidup kita orang. Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune, gang. Okay, so sekarang Megat bersama dengan Kasha. Kasha, kenalkan diri Kasha. Nama saya Muhammad Din Akashah bin Khair Razli. Saya berumur 19 tahun. Okay, so sekarang aku nak tahu kisah seram kau pula. Dalam setiap orang ada kisah yang paling ngeri lah, yang seram dalam diri diorang yang diorang tak boleh lupakan. So sekarang ni aku nak tahu dalam life kau. Okey, sebenarnya banyak kisah seram yang terjadi dalam hidup aku selama aku 19 tahun ni. Tapi banyak-banyak kisah seram aku tak boleh lupa dengan satu kes aku temui, iaitu nenek kebayan. Macam mana kau boleh jumpa nenek kebayan tu, dalam mimpi ke atau realiti? Okey, aku jumpa nenek kebayan ni waktu tu aku real lah. Orang cakap jumpa nenek kebayan real. Selalunya kita akan tengok nenek kebayan ni dalam TV, dalam YouTube, dalam video apa semua kan. Tapi bagi hidup aku, ni aku jumpa si depan mata aku, and benda tu real lah. So dalam macam ni nak cakap, macam mana perjalanan cerita kau dari first sampai kau jumpa dia? Okey, perjalanan cerita tu, aku tu jumpa nenek kebayan tu waktu tu aku dekat asrama. Masa tu aku form 3 dekat asrama yang aku duduk kan, yang aku belajar. Setiap sama ada malam-malam confirm ada kumpul kat surau kan. So dekat surau, bila je lepas settle semua kat surau, and then semua boleh balik hostel. Okay, bila balik hostel, time tu aku dengan member-member aku, dengan senior-senior aku, malam tu planning nak buat prank dekat budak junior. So kita orang planning untuk kita jadi hantu pura-pura lah, hantu fake, sebab nak buatkan budak junior tu takut. Oh, kiranya kau dengan kawan-kawan kau nak buat prank untuk junior yang baru masuk lah? Yes. Okay. And then malam tu kita orang dah siap planning apa semua. Kita pun dah ada, orang cakap apa, joki untuk jadi hantu tu. So kita orang make up hantu tu apa semua untuk jadi real lah. So malam tu tak silap aku malam Jumaat, sebab kita orang malam tu baca Yasin. Standard malam Jumaat confirm baca Yasin. Malam tu kita orang buat pada pukul 3 pagi, 3 suku pagi macam tu lah. Kita orang buat dekat budak junior tu. And then bila dah buat apa semua tu, jadi budak junior pun takut, budak junior tu pun nangis. And then bila planning tu semua tu jadi, time kita untuk rest lah, untuk tidur. Malam tu aku dengan member aku tidur lah sebilik. Tapi kita orang macam mana, lepas je buat planning tu, kita orang tak mandi ke apa, tak sucikan diri ke apa, tapi kita orang terus tidur. Make up apa semua tu terus tidur. So aku pun malam tu tidur sekali. But bila dah tidur, ada part tu dia terjaga. Aku shut dalam pukul pagi, pukul 4 macam tu lah. Sebelum subuh lah? Sebelum subuh aku terjaga. Part yang aku terjaga ni kan, biasa kita bila tidur, bila penat kan, iaitu kita bangun tidur, kita macam mamai, kita buka-buka mata macam nak tak nak macam tu kan. So bila aku macam tu mamai, aku sedar-sedar ada satu nenek ni, dia bongkok tau. Dia bongkok depan aku. Time tu aku tak fikir apa, aku macam jam, orang cakap jam. Dia sebab bila kita buka mata ni, kita tu jumpa depan muka.
Kiranya kau buka mata terus depan muka Terus depan muka. Dia bukan kita selalu dengar step ke, dengar bunyi ke apa ni, buka-buka mata terus jumpa depan muka. So bila jumpa depan muka kita jadi apa? Beku. Jadi beku, tak nak jerit, tak boleh nak dengar suara, nak baca apa pun tak dapat. Bila sebab kita terkejut. Tapi yang bagi aku seram penampilan nenek tu lah. Kalau korang tengok dekat video ke, kat cerita ke mana-mana ke kan, pasal nenek kebayan ni dia buruk lah dalam video. Tapi bila korang tengok realiti, memang seburuk-buruk kain lah. Seburuk-buruk apa benda yang buruk lah. So kiranya maksud kau kalau sesiapa yang tengok dalam video ke, yang selalu tengok dekat orang macam terrekod kan nenek kebayan tu, movie ke yang ada berkaitan dengan nenek kebayan, kita tengok dah teruk, tapi bila kita jumpa depan-depan lagi teruk. Macam yang tu. macam kita tak sangka. Okay, faham? Kau boleh tengok penampilan dia, rambut dia kusut, memang kusut habis. Baju, kita tak nampak baju sebab rambut yang aku jumpa tu memang panjang buruk. And then muka memang tak nampak lah. Sebab tengah mamai kita tak boleh nak clear sangat tengok tu. Sampai situ je lah Syah. Okay. Okay, so sekarang Megat bersama Awi Syaiful. Wi, kenalkan diri Wi. Okay, nama aku Awi. Umur aku 20 tahun. Hari ni aku nak cerita kisah seram aku yang pernah aku lalui lah. Okay. So aku tahu maybe kau ada dalam banyak kisah seram, tapi aku nak kau ceritakan satu kisah seram yang paling mengerikan yang kau tak boleh lupakan dalam hidup kau. Kisah seram aku yang paling aku tak boleh lupa time aku kecil lah. Time tu aku umur dalam 5 tahun lah, budak lagi. 5 tahun. Okay. Nak dijadikan cerita dia. Okay, kampung aku belakang dia ada kubur. Memang belakang hutan-hutan lah kan kampung aku kan. Okay. Kampung kau dekat mana? Okay, kampung aku dekat Sungai Perak. Okay. Okay, kampung aku ni betul-betul dekat belah-belah ujung lah, belah-belah ujung. Lepas tu tepi-tepi semua ada sawit. Lepas tu belakang tu ada kubur kampung tu. Okay, nak dijadikan ceritanya time pukul berapa, tengah-tengah malam juga lah. Time tu aku nak cari. Time tu kau balik kampung tu memang berkumpul lah? Kumpul lah. Macam family ramai kumpul lah macam tu. Oh, kumpul family kau semua. Okay, faham? Time tu aku nak cari makcik aku. Cari makcik aku kat satu rumah. Macam tak jumpa kan makcik aku pergi mana kan. Lepas tu aku tengok kat luar rumah, aku nampak macam makcik aku. Lepas tu makcik aku lambai aku datang. Lepas tu aku pergi lah kan, makcik panggil. Time tu 5 tahun tak tahu apa-apa. Macam tak ni sangat macam mana nak cakap, kau faham lah. Lepas tu aku pun datang. Lepas tu makcik aku tu pegang tangan aku, bawa aku pergi belakang. Lepas tu aku ikut lah. Aku ikut. Sekali aku tengok atas kan, aku tengok sini makcik aku rambut panjang, baju putih, goyang kepala. Kau letak je Time tu time tu aku tak tahu lah pensan ke apa kan, tak sedar apa pensan. Lepas tu family aku cari aku Aku boleh imagine kan. kat belakang rumah, tahu-tahu ada aku. Lepas tu esok-esoknya aku demam. Lepas tu tanya lah kan apa jadi semua malam. Lepas tu family aku kata lah, tak tahu tiba-tiba nampak kan, dah tahu-tahu dah pensan lah. Macam tu lah cerita dia. Macam tu lah. Tapi cerita kau seram tu. Seram sebab apa? Bila dia macam ni pandang atas, lepas tu tengok tengah geleng kepala. Alamak. Tak tahu apa Mat. Tu seram mai. Tu tak boleh bincang.
Macam Aisyah tadi, buka-buka ni naik bayam pun seram juga. Ya. So, sampai situ je. Sampai situ saja. Pendek. Cerita yang baik. Okay, so sekarang boleh perkenalkan diri dulu lah. Nama saya Arif Chaniago. Umur saya 20 tahun. Saya dari tim MMF Production. Okay, so apa pengalaman seram yang kau pernah lalui? Masa tu cerita dia umur 17 tahun lah. Masa aku lepak. Okay, itu dalam 2000 berapa 2019 lah. Habis SPM ni. Sebelum PKP? Sebelum KP. Okay, lepas tu? Masa tu aku lepak sampai pukul 4-5 pagi juga lah. Nak dekat subuh. Masa tu aku nak balik lepak tu. Aku macam tertinggal kunci rumah. Tertinggal kunci rumah. Masa aku tertinggal kunci tu, aku nak datang balik lah. Nak pergi ambil kunci. Aku lalu kat depan sekolah lama kita. Masa tu aku sebelum nak lalu tu aku ada nampak baju putih. Aku ingat kan security guard kan. Tapi time tu kau memang lalu depan sekolah lah? Aku lalu Sekolah kita depan. tu? Sekolah lama kita. Baru aku nak dekat sampai dekat sekolah tu, aku nampak benda yang aku tak jangka. Aku tak sangka benda tu. Apa yang membuatkan kau boleh kata benda tu tak sangka? Sebab dia bentuk dia tinggi lah. Ada rambut panjang tu kan. Tu rambut tu bukan rambut biasa yang macam rambut perempuan. Rambut dia macam kerenteng sikit. Time tu kau nampak benda tu dalam jam berapa? Dalam pukul 4 lebih macam tu lah. Nak dekat subuh lah. Tapi sebelum subuh lah? Belum subuh kat tu. Wah kan. Lepas tu apa yang terjadi dekat dalam masa kejadian tu? Lepas kau nampak tu, benda tu, apa yang benda tu buat? Faham tak? Benda tu dia macam, aku nak dekat sampai kat sekolah tu kan, dia pandang je aku. Time kau lalu tu? Dia pandang je aku. Masa aku berjalan tu pun dia pandang aku. Tapi mata dia tak nampak sebab rambut dia ke depan. Rambut dia kerenteng, panjang. Benda tu pun tinggi. Kiranya rambut dia ke depan panjang. Lepas kau nampak benda tu, apa yang jadi dekat kau? Aku rasa macam takut lah. Bulu memang aku naik semua tu. Aku lari je. Kau lari ke mana? Aku lari kat tempat lepak aku balik. Tempat yang mula-mula kau lepak tu lah? So aku datang situ balik. Nak pergi ambil kunci motor, kunci rumah aku. Oh, tentu. Lepas tu, kawan-kawan yang time ada tu? Tu diorang terkejut macam aku bawa motor kenapa laju sangat. Tu aku sampai kat kemah tu, aku terus pejam mata tu. Aku terus duduk, aku pejam mata. Tu lah cerita kisah seram aku lah. Okay. Cerita yang sangat baik. So, kita boleh pergi ke next. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Megat Muhammad Fahri bin Megat Jaafar. Saya berumur 20 tahun dan saya adalah owner YouTube MMF Production. Saya memang mempunyai kisah seram yang sangat banyak, tapi tidak terjadi dekat diri saya. Terjadi dekat dalam family saya. Okay, and then firstly, orang cakap kisah ni saya ambil yang salah satu yang paling seram lah. Yang paling saya tidak boleh lupakan lah. Okay, kisah dia macam ni. Time tu saya dengan family saya pergi bercuti lah. Yang saya ingat lah. Tapi saya tak sure 2000 berapa. Sebab time tu pun saya tak berapa ingat yang saya umur berapa. And then saya pergi bercuti. Saya dengan family saya lah. Saya mempunyai 2 orang akak and then seorang abang. Time tu kakak saya yang first and second dah berkahwin. Abang saya time tu dia baru bertunang.
Lepas tu kita orang pergi bercuti dekat Pulau Pinang. Kisahnya berlaku dekat Pulau Pinang lah. Time tu macam ni lah. Kita orang pergi Pulau Pinang bercuti semua, and then kita orang tak sewa homestay tau. Kita orang plan memang time tu last minute lah. So kita orang macam check in hotel lah. Kita orang ada first bilik mak bapak saya, mak ayah saya lah. Bilik pertama. Bilik kedua kakak saya yang nombor 2 dengan suami dia. Bilik ketiga kakak saya Along yang first dengan time tu tunang abang saya. Lepas tu time tu bilik keempat saya, abang saya dengan abang ipar saya yang berkahwin dengan kakak saya yang nombor 1 tu. Tidur dalam satu bilik 3 orang. Time tu bilik dia macam, bukan bilik dia yang macam bilik lepas tu ada ruang tamu, tak ada. Dia je masuk pintu, lepas tu memang dah terus katil, ada bilik air. Okay, bilik tu memang kecil lah, tapi katil queen lah, katil yang katil besar kan, bukan katil single. And then kita orang tidur 3 orang, saya, abang saya dengan abang ipar saya. Time tu kita orang sampai hotel tu dalam sama ada pukul 12 malam atau pukul 1 pagi. Time tu sebelum PKP memang barai gila lah. So balik daripada jalan-jalan tu memang penat gila. Lepas tu dah sampai hotel tu, masuk bilik. Time tu first kita orang mandi-mandi semua kan, mandi-mandi pakai baju, dan baring main handphone semua. Time tu kita orang 3 orang baring. Saya kat tengah, abang ipar saya, abang saya paling hujung kat dinding. Dia paling hujung. And then kisah ni berlaku dekat abang saya, bukan dekat diri saya, tapi kisah ni agak seram lah bagi saya. Walaupun berlaku dekat abang saya, tapi time tu saya ada. Okay. Lepas tu kita orang main handphone semua. 3 main handphone. Abang saya main game, saya main buka IG semua, and then abang ipar saya main game. Tengah ni saya adalah orang pertama yang tertidur dulu. Saya dah tak sedar kan. Lepas tu saya tahu cerita ni pun sebab abang saya cerita balik. Sebab dia yang time tu dia tak tidur again, yang berlaku kat dia. So dia cerita balik, saya just cerita kat korang pula lah. And then saya orang pertama yang tidur, and then saya tak tahu apa-apa dah. Lepas tu orang kedua tidur, abang ipar saya. Bila orang kedua yang abang ipar saya tidur, abang saya kesorangan. Dia macam sorang main game. Time tu dah lewat pukul 2-3 pagi kot. Lepas tu tiba-tiba dia terdengar satu ketukan pintu. Ada orang ketuk. Lepas tu time tu dia macam terfikir lah, tak logik lah kalau macam orang ketuk pintu, takkan nak orang panggil macam yang macam pihak hotel ke nak datang pukul 3 pagi. Macam tak logik lah kan. Okay. And then dia ketuk pintu kan dalam keadaan kuat. Lepas tu abang saya, dia macam dah seram lah time tu. Dia dah macam ni nak cakap, dia dah macam panik ke lah. Lepas tu dia ada kejut saya. Dia ada cakap. Saya macam time tu, saya walaupun saya tidur, tapi saya macam ada terdengar. Saya dengar sikit lah. Tapi dalam keadaan mamai, dia cakap, "Dik, ada orang ketuk pintu." Lepas tu saya macam, "Pergi lah buka." Dia cakap macam tu. Tapi saya tak buka mata. Saya macam, "Pergi lah buka." Lepas tu dia kata, "Otak kau nak buka, dah pukul 3 pagi ni." Dia kata macam tu. Lepas tu saya diam saya sambung tidur. Lepas tu dia pun sambung main game, tapi dalam keadaan dalam selimut. Dia dalam keadaan selimut. Lepas masa dia tengah main game tu, dia ada cakap, dia ada macam terdengar tapak kaki tau. Tapak kaki masuk bilik. Tak. And then bila dia terdengar tapak kaki tu, dia lagi seram lah. Tapi dia try maintain dalam selimut tu. Lepas tu dia terdengar ada someone depan katil kita orang tengah baca mantra.
Lepas bila tengok dia cakap pasal mantra kan, macam bila kita dengar pasal mantra tu, korang sendiri tahu kan, mantra tu korang pernah tengok tak ada satu filem Melayu, filem Malaysia yang pasal tajuk dia mantra. Cuba korang try tengok. Mantra ni dia macam melibatkan ilmu hitam lah. Kiranya macam tu lah, lebih kurang macam tu kan. And then bila dia dah dengar orang baca mantra tu, dia try lah buka daripada selimut tu kan. Dia try tarik daripada selimut tu, tarik slow. Orang benda tu, something tu tengah tengok dia sambil pegang kertas. So memang agak seram sekali lah. And then dia terus demam, dia terus menggeletar dalam selimut tu. Tapi saya dengan abang ipar saya tu memang tak sedar. And then bila dia dah macam macam ni, bila dia dah menggeletar semua tu, keesokan harinya dia demam panas. Time tu kita orang satu family terpaksa macam kurangkan aktiviti yang patutnya aktiviti kita orang memang padat lah. Macam hari ni nak buat apa, esok nak buat apa kan, nak pergi bercuti kan. Tapi kita orang terpaksa kurangkan sebab time tu kesihatan abang saya macam kurang sihat lah, sebab demam daripada ternampak benda-benda macam tu lah. So itulah kisah seram daripada saya.